Maka sekali lagi Raja Najasyi terperanjat kerana surah ini surah yang berkaitan dengan Siti Maryam dan keluarga Siti Maryam, pakciknya Nabi Zakaria, sepupu Siti Maryam Nabi Yahya. Disebutkan dengan detail kelahiran Nabi Isa AS, yang perkara itu sendiri tidak disebutkan di dalam Injil, dan dia sekarang mendapat maklumat tambahan. Dan ketika itulah gugurnya air mata Raja Najasyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita berhimpun lagi dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan didudukkan dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian Sirah Nabawiyah, kitab Fiqh Sirah yang dikarang oleh almarhum Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Al-Syahid rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau yang digelar sebagai Syahidul Mihrab. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita sambung dalam bab hijrah. Hijrah pertama dalam Islam, iaitu ke Habasyah. Ke Habasyah, iaitu ke Afrika. Dan kita membincangkan berkenaan dengan ibrah ataupun pelajaran yang kita dapat kutip daripada hijrah tersebut. Dalam Islam, berhijrah dari Darul Islam memiliki 3 hukum antara wajib, boleh dan haram. Menunjukkan adanya titik persamaan antara prinsip Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa AS. Raja Najasyi adalah seorang yang jujur dalam kenasraniannya. Dia benar-benar mengikut agama Nabi Isa yang tulen,
Salah satu bukti keikhlasannya adalah bahawa dia tidak mengikuti ajaran yang menyimpang dan tidak berpihak kepada orang yang akidahnya berbeza dengan ajaran Injil dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Jadi kita tahu Rasulullah SAW menghantar para sahabatnya untuk berhijrah, memerintahkan mereka berhijrah ke Afrika. Di sana ada raja namanya Raja Najasyi. Beliau adalah raja kepada Habsyah. Habsyah adalah nama asal, nama kuno untuk Afrika, ya. Yang mana dia beragama Nasrani, iaitu beragama Kristian. Tetapi Raja Najasyi ini dia mengikut ajaran yang tulen Nabi Isa AS. Dia tidak menerima ajaran yang sudah terpesong yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan dan sebagainya. Beliau tetap berpegang bahawa Nabi Isa itu adalah Nabi dan Tuhan itu adalah Tuhan. Seandainya kepercayaan Isa anak Allah yang dipanggil sebagai Trinity atau Tritunggal yang didakwa oleh para pengikut Nabi Isa itu benar, nescaya Najasyi sebagai orang yang paling jujur dan ikhlas kepada kenasraniannya akan berpegang teguh kepada kepercayaan tersebut dan pasti akan menolak penjelasan kaum muslimin serta membela kaum Quraisy. Kerana apabila para sahabat sampai ke Afrika, ya, orang-orang kafir Quraisy juga mengutus 2 orang wakil untuk membawa hadiah-hadiah berjumpa dengan Raja Najasyi dan bagi tahu kepada mereka bahawa orang-orang Islam ni, pengikut Muhammad ni semua adalah orang-orang murtad daripada agama mereka. Mereka pembelut kepada kaum mereka sendiri. Jadi mereka ni puak yang sepatutnya tidak diberi muka, kelompok yang sepatutnya tidak diberi perlindungan di negeri ini. Jadi 2 orang wakil kafir Quraisy, mereka bawa hadiah begitu banyak. Dan Raja Najasyi tidak terburu-buru menerima perkataan mereka. Raja Najasyi panggil orang Islam menghadap, dan Raja Najasyi berkata kepada orang Islam, sahabat Nabi, ini adalah daripada kaummu, daripada Mekah, mengatakan yang sedemikian dan sedemikian. Jadi apakah sebenarnya kedatangan kamu di sini? Adakah kamu mempunyai agama yang berbeza? Kerana Raja Najasyi dia berpegang bahawa agama yang paling betul adalah agama Nasrani, ataupun agama Nabi Isa itu. Jadi ini kafir Quraisy, dia datang pada Raja Najasyi bagi tahu bahawa mereka ni dah terkeluar daripada agama, pegangan agama yang betul. Jadi Raja Najasyi kata, apa sebenarnya agama kamu? Ketika itulah baru orang Islam bukakan kepada mereka. Dan juru cakap orang Islam ketika itu adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tampil ke hadapan dan mengatakan, wahai Najasyi, kami dahulu adalah orang-orang yang jahil. Kami makan bangkai, kami berjudi, kami minum arak, kami menumpahkan darah antara satu sama lain, kami memutuskan silaturrahim. Lalu di tengah-tengah kami dibangkitkan seorang Nabi daripada kalangan kaum kami yang mengajak kami untuk mengerjakan ketaatan, mengerjakan kebaikan dan kebajikan, menghubungkan silaturrahim, memakan yang halal, ya. Dan Raja Najasyi terperanjat kerana keterangannya itu sesuai dengan jiwa dia yang memahami agama Nasrani yang tulen itu. Kemudian Raja Najasyi mengatakan, adakah kamu ada membawa apa-apa perkataan kalam daripada Tuhan yang datangnya menerusi nabimu itu, Muhammad? Dia kata, ya ada. Perdengarkan kepada aku. Maka Sayyidina Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu memperdengarkan surah Maryam, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Dan beberapa ayat yang berikutnya dibacakan oleh Sayyidina Ja'far. Maka sekali lagi Raja Najasyi terperanjat kerana surah ini surah yang berkaitan dengan Siti Maryam dan keluarga Siti Maryam, pakciknya Nabi Zakaria, sepupu Siti Maryam Nabi Yahya. Disebutkan dengan detail kelahiran Nabi Isa AS yang perkara itu sendiri tidak disebutkan di dalam Injil, dan dia sekarang mendapat maklumat tambahan. Dan ketika itulah gugurnya air mata Raja Najasyi. Riwayat mengatakan janggut Raja Najasyi dipenuhi dengan air mata yang gugur mendengar satu persatu daripada ayat surah Maryam daripada Sayyidina Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat sirah mengatakan bukan sahaja Raja Najasyi, tapi seluruh menteri-menteri dia yang memang selama ini faham tentang Alkitab, Injil, semuanya berderai air mata membasahi pipi masing-masing mendengar ayat Quran yang dibacakan oleh Sayyidina Ja'far. Raja Najasyi mengatakan ini adalah agama yang betul, mereka berada di atas jalan yang lurus, agama yang benar. Kamulah wahai Quraisy Mekah, kamu yang sesat. Kembali dan bawa semula hadiah kamu pulang. Katakan kepada pemimpin kaummu bahawa kami tidak memerlukan ini, dan aku akan terus memberi perlindungan kepada orang Islam. Yang akhirnya Raja Najasyi sendiri masuk Islam. Raja Najasyi sendiri masuk Islam bersama dengan menteri-menterinya, kaum keluarganya, rakyat jelatanya. Dan ketika Raja Najasyi meninggal dunia, inilah solat jenazah gaib yang pertama sekali dilakukan di dalam Islam, yang diimamkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah berada di Madinah. Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah pada ketika itu. Ketika meninggalnya Raja Najasyi, Raja Najasyi tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Maka ketika Raja Najasyi menghembuskan nafas yang terakhir sahaja, Malaikat Jibril terus membawa berita tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membuat saf untuk melakukan solat jenazah gaib. Dan itu adalah solat jenazah gaib yang pertama dalam Islam. Betapa mulianya Raja Najasyi. Beliau adalah raja yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata Raja Najasyi berkomentar tentang pandangan Al-Quran terhadap kehidupan Nabi Isa AS yang dibacakan oleh Sayyidina Ja'far dengan ucapannya, inna hadha walladhi ja'a bihi Isa ibnu Maryam la yakhruj min mishkatin wahidah. Setelah dia mendengar ucapan daripada Sayyidina Ja'far, maka Raja Najasyi berkata, apa yang engkau baca sebentar tadi dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa sesungguhnya keluar daripada pancaran sinar yang satu dan sama. Maksudnya kita ni daripada bekas yang sama, tak lari. Apa yang engkau ucapkan tadi dengan apa yang kami faham, tak lari.
Komentar itu diucapkan oleh Raja Najasyi di hadapan para padri-padri dan tokoh Alkitab Injil yang ada di sekitarnya. Hal ini membuktikan kepada kita bahawa semua Nabi membawa akidah yang sama. Perselisihan di antara ahli kitab terjadi sebagaimana dijelaskan Allah setelah mereka mendapatkan pengetahuan kerana kedengkian yang ada pada diri mereka. Ya. Jadi ketika ahli kitab ini, ahli kitab mendapat tahu bahawa Nabi Muhammad bawa agama baru, maka semakin menjadi-jadi mereka ingin pesongkan agama yang asal supaya tak nampak sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, supaya mereka boleh klaim bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan berasal daripada agama yang asli yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu, padahal mereka memesongkannya. Ini adalah kerana kedengkian mereka. Ketiga, bila diperlukan, kaum muslimin boleh meminta perlindungan kepada non-muslim, ya, baik dari ahli kitab seperti Najasyi pada waktu itu masih Nasrani tetapi setelah itu masuk Islam, atau dari orang musyrik seperti mereka yang dimintai perlindungan oleh kaum muslimin ketika kembali ke Mekah, antara lain Abu Talib, pakcik Rasulullah SAW ketika masuk Mekah sepulangnya dari Taif. Jadi kaum muslimin jika dia perlu untuk mendapatkan tempat perlindungan walaupun daripada negara itu yang pemimpinnya bukan Islam, jika di situ boleh mendapatkan perlindungan, maka dia boleh mendapatkan perlindungan daripada pihak non-muslim. Ini terbukti Rasulullah sendiri melakukannya, ya, menghantar sahabat-sahabatnya ke Afrika. Tindakan ini dibenarkan selama perlindungan tersebut tidak membahayakan dakwah Islam, mengubah sebahagian hukum agama atau menghalangi nahi munkar. Ya. Kalau Raja Najasyi, dia mengatakan, baik, kami beri perlindungan kepada kamu, tapi kamu tidak boleh berpegang dengan agama kamu lagi. Kamu kena ikut agama aku, agama Nasrani, ya, dan kamu tak boleh sebarkan dakwah Islam. Sudah tentu daripada awal Rasulullah tidak akan benarkan untuk para sahabat berpindah ke Najasyi, tapi oleh kerana Raja Najasyi, dia memberikan perlindungan, agama mereka terjamin, keselamatan mereka terjamin, mereka tak dihalang untuk menyebarkan dakwah Islam, maka ianya dibenarkan. Jika syarat ini tidak dipenuhi, seorang Muslim tidak dibenarkan meminta perlindungan di bawah payungan non-Muslim. Sebagai dalil ialah sikap Rasulullah SAW ketika diminta oleh Abu Talib untuk menghentikan dakwahnya dan tidak mengecam Tuhan-Tuhan kaum musyrik. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyatakan dirinya keluar dari perlindungan pakciknya dan menolak mendiamkan sesuatu yang harus dijelaskan kepada manusia. Rasulullah SAW, ya, selama berada di Mekah, beliau di bawah perlindungan pakciknya Abu Talib. Baik, bagaimana boleh berada di bawah perlindungan Abu Talib? Abu Talib adalah orang kenamaan, orang bangsawan Mekah, ya. Jadi ada tradisi ataupun custom di dunia Arab pada ketika itu, siapa-siapa orang Mekah yang mempunyai nama, yang mempunyai ketokohan, jika dia kata aku jamin si fulan ini di bawah perlindunganku, tak ada siapa boleh sentuh. Siapa sentuh dia bermakna dia sentuh aku, bermakna orang itu mendapat perlindungan, ya, perlindungan. Jadi walaupun mereka, orang yang dilindungi itu berlainan agama, beragama Islam, tak sama dengan penyembah-penyembah berhala daripada kafir Quraisy Mekah, tapi bila ada orang Mekah kafir yang memberi perlindungan, dia kata ini bawah perlindungan aku, dah, tak ada siapa boleh sentuh dia. Dan Nabi SAW bukan
baginda sendiri sudah memang orang Mekah dan berada di bawah perlindungan Abu Talib sebagai ayah angkatnya selama ini. Ya. Maka kerana itu ketika meninggalnya Abu Talib, perlindungan itu telah terputus dan tekanan orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta pengikut-pengikut ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekanan semakin hebat. Ya. Pada tahun kematian Abu Talib, sebab itu tak lama selepas kematian Abu Talib, baginda SAW berhijrah ke Madinah, tak boleh bertahan. Tapi ketika baginda pada pertengahan di Mekah pada tahun yang keempat, tak silap saya tahun keempat ataupun tahun kelima di Mekah, orang-orang kafir Quraisy Mekah berjumpa dengan Abu Talib dan menekan Abu Talib, mengatakan kalau kamu tidak halang anak saudara kamu dan kamu ingin meneruskan perlindungan kepadanya, kami akan uruskan dia, kami akan bereskan dia, wahai Abu Talib. Kami sudah tidak dapat bertahan, kami tak dapat bersabar lagi dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Wahai Abu Talib, kalau kamu nak gantikan Muhammad ini, kalau kamu betul-betul nakkan, kami sediakan seorang pemuda yang wajahnya juga tampan, yang segak, yang pintar, yang cerdas, daripada kalangan kaum kami yang terhormat, anak orang terhormat. Pemuda ini kami berikan kepada kamu sebagai ganti, kamu serahkan Muhammad kepada kami. Jangan bagi lagi perlindungan kepadanya. Rajulun bi rajulin. Peristiwa itu terkenal dengan nak nego satu lelaki dibalas dengan lelaki yang lain. Maksudnya mereka serah seorang pemuda, selama ni kamu nak anak angkat, yang ni jadi anak angkat kamu, ganti dengan Muhammad. Muhammad pun selama ni anak angkat kamu, kami pun ganti dengan pemuda yang hebat untuk kamu, yang berani, yang sigap, pintar, cerdas, yang kamu boleh gunakan untuk manfaat kamu. Tapi Muhammad serah kepada kami. Ketika itu, Abu Talib tertekan. Dan akhirnya dipanggil Muhammad. Dia kata, aku khawatir bahawa aku tidak dapat menanggung sesuatu yang aku tidak mampu. Wahai Muhammad, jangan tambahkan beban ini ke atas kepalaku. Maksudnya Abu Talib bagi hint, kalau dia faham untuk apa yang diingini oleh Abu Talib, untuk dia menghentikan apa yang dilakukan. Abu Talib nak Muhammad menghentikan, bagi hint, jangan tambah lagi beban ke atas. Ketika itulah Rasulullah SAW berkata, kalau itu balasannya, saya sanggup untuk keluar daripada perlindungan kamu. I will be on my own. Cuma saya ingin nyatakan, wahai pakcikku, bahawa jika matahari turun di sebelah tangan kananku sekalipun dan bulan turun di tangan kiriku sekalipun, maksudnya suatu benda yang besar, hebat, begitu berlaku pun, aku takkan tinggalkan dakwah. Aku takkan tinggalkan menyebarkan agama yang telah aku dapat. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala yang memenangkan agama ini atau aku yang binasa dalam menyebarkan agama ini. Maksudnya apa pun yang terjadi, aku sanggup berkorban jiwa, raga, nyawa aku untuk agama ini. Tapi untuk menghentikan dakwah ini, aku tidak akan lakukan. Dan aku sanggup keluar daripada perlindunganmu, wahai pakcik. Mendengar jawapan daripada Rasulullah SAW yang sedemikian, Abu Talib mengatakan, wahai anak saudaraku, kalau begitu pendirianmu, maka aku juga tetapkan pendirianku bahawa aku akan terus memberi perlindungan kepadamu sehingga nyawa di kandung badanku terlerai ketika itu
barulah aku tidak dapat memberi perlindungan kepadamu. Maksudnya aku akan memberi perlindungan kepadamu sampai hembusan nafasku yang terakhir. Muhammad, lakukan apa yang kau ingin lakukan. Muhammad, kau laksanakan apa yang kau cinta dan suka untuk lakukan. Aku akan sentiasa berada di belakangmu. Sejak daripada itu, Sayyidina Abu Talib tidak pernah bertukar pendirian tersebut sehinggalah beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Namun peristiwa itu menunjukkan yang Rasulullah SAW, jika perlindungan itu menyebabkan dakwah Islam terhenti, maka tidak diperlukan perlindungan tersebut. Sebelum ini kita bawakan kisah tentang kerajaan, kesultanan, pemerintahan. Orang Mekah offer Muhammad, kami bagi kamu pemerintahan, kamu pegang tali kekang pentadbiran Mekah, kamu jadi raja kami, kamu jadi penghulu kami seluruhnya, dengan syarat kamu hentikan dakwah Islam. Rasul menunjukkan, aku tak perlukan kerajaan yang sedemikian. Rasul tak terburu-buru. Kalau diberikan kerajaan, pemerintahan, dengan balasannya adalah menghentikan agama, tidak mungkin. Baik, kita masuk dalam bab yang baru. Utusan pertama. Pada ketika itu kafir Quraisy bukan saja menawarkan kerajaan tapi juga kekayaan. Rasulullah juga menolak kekayaan yang bersyaratkan jangan sebarkan dakwah Islam. Jadi jika kekayaan dan kerajaan boleh menghalang kelestarian dan kesempurnaan agama, maka baginda menolak. Walaupun pada zahir seseorang yang menjadi raja kerajaan, dia dapat melakukan apa yang dilakukan dengan kekayaan, dia boleh lakukan dengan pelbagai harta tersebut. Tapi Rasulullah tidak ingin terikat dengan syarat yang mereka letak, bahawa kekayaan dan pemerintahan yang mereka beri itu timbal baliknya adalah menghentikan dakwah Islam. Rasulullah tidak menerima itu. Dan Rasulullah sanggup bertahan di Mekah. Kita tahu selepas peristiwa itu diboykot, ditekan, diusir, baginda ke Taif. Baginda sanggup melakukan apa saja. Tapi untuk nak menerima balik tawaran mereka, tidak. Akhirnya Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan akhirnya di Madinah Allah SWT berikan pemerintahan dan memberikan harta kekayaan. Hanya saja Rasulullah memilih untuk kehidupan yang sederhana. Padahal Rasulullah kaya di Madinah. Seseorang yang mempelajari hadis mengetahui bahawa sebenarnya harta yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah, Rasulullah adalah orang kaya, tetapi cara hidup yang bagi dia pilih adalah sederhana. Kena Madinah adalah negeri yang kaya dengan perladangan dan pertanian, dan Rasulullah adalah raja. Bagaimana kita menyangka keadaan Rasulullah? Sahabat ni sahaja boleh menjadi kaya raya berniaga di Madinah. Bayangkan Rasulullah sendiri. Ekonomi Madinah bukan ekonomi yang biasa-biasa, ekonomi yang hebat. Rasulullah raja, Rasulullah pemerintah. Cuma Rasulullah pilih cara sederhana. Kadang-kadang datang dalam hadis, ada suatu ketika 90,000 dirham datang masuk dalam poket Rasulullah. Hari itu juga Rasulullah habiskan semua bersedekah. Dan paling banyak sekali harta pernah datang pada Rasulullah daripada Bahrain. Ketika Bahrain masuk dalam pemerintahan Islam, maka harta begitu banyak melimpah ruah ke Madinah Munawwarah. Dan portion yang Rasulullah dapat juga begitu banyak. Tapi pada hari tersebut juga baginda agih-agihkan, sehingga baginda pulang ke rumah. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ada tak apa-apa bahagian untuk kita? Allah, aku dah habiskan semua infak fi sabilillah. Oh ya ke? Siti Aisyah kata, rumah kita dah 2 bulan tak berasap.
Maksudnya tak makan benda berdaging. Dah 2 bulan makan hanya air kosong dengan kurma sahaja. Oh iyalah, Rasulullah saya terlupa. Tapi Rasulullah sentiasa mengatakan, keluarga Muhammad Allah Ta'ala pilih bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Kita susah sikit, tak apa, kita ambil jalan ni, kita ambil jalan sederhana, susah sikit. Di sana nanti akan senang selama-lamanya. Rasulullah sentiasa pujuk ahli keluarga. Tak apa, perbelanjaan sedikit, hidup sederhana, tak apa. Ya. Baik, bab yang baru, utusan pertama menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang menghadapi siksaan dan gangguan dari kaum Quraisy, datanglah utusan dari luar Mekah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mempelajari Islam. Mereka berjumlah 30 orang lebih dari kaum Nasrani Habasyah, datang bersama Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Ketika orang Islam berada di Afrika Habasyah, ketika mereka pulang ke Mekah, maka 30 orang bersama dengan mereka, 30 orang Afrika, orang-orang bawahan Najasyi, bersama mereka untuk mempelajari Islam daripada Rasulullah, untuk pertama kali berjumpa Rasulullah SAW di Mekah. Setelah bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengetahui sifat-sifatnya serta mendengar ayat-ayat Quran yang dibacakannya kepada mereka, segeralah mereka beriman semuanya. Itu semua cocok sesuai dengan apa yang kami belajar daripada Alkitab, Injil. Ayat-ayat yang kamu baca semua tak bercanggah sedikit. Mereka semua pun beriman dengan Nabi SAW. Ketika berita ini sampai kepada Abu Jahal, segera dia mendatangi mereka sambil berkata, kamu belum pernah melihat utusan yang paling bodoh, kami belum pernah melihat utusan yang paling bodoh kecuali kamu. Kamu diutus oleh kaummu untuk menyelidiki orang ini, tetapi belum sempat kamu duduk dengan tenang di hadapannya, kamu sudah melepaskan agama kamu dan membenarkan apa yang diucapkannya. Abu Jahal marah. Kamu ni delegasi daripada luar datang Mekah, ya. Kamu ni bodoh semuanya. Kamu tak duduk betul-betul dengan Muhammad. Kamu baru duduk sebentar dengan dia, kamu dah beriman dengan dia. Mereka menjawab, delegasi Habasyah tadi, delegasi daripada orang-orang Najasyi tadi berkata, semoga keselamatan atasmu. Kepada Abu Jahal, kami tidak mahu bertindak bodoh seperti kamu. Biarlah kami mengikuti pendirian kami dan kamu pun bebas mengikuti pendirianmu. Kami tidak ingin kehilangan kesempatan yang baik ini. Jadi mereka nak katanya, Abu Jahal, kamulah yang jahil sebenarnya, kamulah yang bodoh. Ya. Memang betul, Abu Jahal bodoh kerana angkuh dan sombong. Ya. Dan kita lihat delegasi ini orang yang berdiplomasi, ya. Orang yang datang daripada civilization, orang yang nampak ada peradaban. Orang Arab jahiliyah sebenarnya tak ada peradaban dan tak pernah mencium tamadun. Orang Arab tak pernah mencium tamadun. Sejak Nabi Ibrahim pindah ke daripada Palestin, bawa keturunannya ke Mekah, lalu beranak pinak membentuk Arab, membentuk orang-orang Arab, sehingga tidak ada orang Arab pun yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Kerana saki-baki daripada Arab kuno, saya dah ceritakan sebelum ni, saki-baki daripada Arab kuno semua dah termasuk, dah kahwin campur semua dengan keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Menyebabkan semua orang Arab yang berada di semenanjung Arab itu semuanya memang keturunan Nabi Ibrahim. Sebab itu mereka semua terus mengerjakan haji sejak daripada zaman jahiliyah, sebab mereka tahu ini tradisi nenek moyang mereka. Mereka tetap wukuf di Arafah, Muzdalifah, sembelih korban. Mereka tetap melakukan. Cuma dah banyak terpesong dalam kefahaman dan kepercayaan mereka. Mereka tetap masih percaya kepada Allah. Orang-orang Arab ni masih percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan.
tetapi mereka juga percaya kepada kekuasaan berhala-berhala. Di situ terpesong Allah, tetap mereka faham. Sebab tu kalau mereka bersumpah, mereka kata demi Allah. Abu Jahal sendiri kalau bersumpah demi Allah, wallahi. Itu memang tradisi Nabi Ibrahim. Cuma kemudian di pertengahan sudah bercampur aduk. 300 tahun sebelum lahir Rasulullah, Amr bin Luhai bawa berhala dan mula masuk pemikiran luar. Tapi tamadun mereka tak pernah nampak tamadun di Arab. Mereka pernah nampak tamadun di Rom ketika mereka berniaga ke Parsi. Mereka nampak tamadun ke Afrika. Mereka nampak tamadun peradaban sistematik. Tapi di Arab mereka tak pernah berpengalaman, sebab mereka memang jenis suka bergaduh. Tak boleh nak bertamadun. Kalau mereka berperang, berketurunan mereka berperang hanya kerana benda kecil. Jadi orang yang seperti ini, mereka tak boleh nak bertamadun, ya. Dan mereka tidak ada kitab yang mana-mana kitab yang mereka pegang, ya. Mereka tidak ada Alkitab. Banding dengan orang Afrika, dia dah ada Alkitab dia pegang. Yahudi yang duduk di Mekah, Madinah, mereka ada kitab. Tapi orang Arab jahiliyah, mereka tak nak ambil peduli kitab-kitab tersebut. Mereka rigid dengan pegangan nenek moyang mereka yang dah terpesong, ya. Tamadun Arab ni bermula ketika Rasulullah SAW mendirikan Madinah Munawwarah. Di situ baru bermula tamadun orang Arab untuk pertama kali, for the first time they smell the civilization. When Rasulullah SAW establish Madinah Al-Munawwarah, itu pertama kali orang Arab nampak tamadun sistematik. Sebelum ni tak pernah. Lalu daripada situ dah merebak sampai ke Andalus. Sampai orang Eropah tak pernah nampak civilization yang sebegini di Eropah. Di Eropah pada ketika itu, di England sudah ada, France, Portugis, mereka sudah ada kemodenan mereka. Tapi bila Islam datang ke Andalus, bumi Spanyol, dan membangunkannya di atas ketamadunan Islam, mereka tak pernah nampak ketamadunan yang seperti itu. Sampai kalau orang-orang France, Bulgaria, Sweden, anak-anak raja mereka nak hantar belajar overseas, mereka hantar ke Andalus belajar dengan para cendekiawan Islam. Kita kan terbalik sekarang, kalau nak hantar anak overseas, hantar ke Oxford, Harvard, Cambridge. Tapi zaman dulu, orang-orang kaya daripada Eropah bila nak hantar anak belajar overseas, nak hantar anak pelajaran tinggi, dia masuk dalam universiti di Cordova, di Toledo, di Sevilla, di Granada, di Spanyol, Andalusia. Belajar dengan orang-orang Islam, kerana fizik, botani, engineering, architecture, semuanya dipegang oleh umat Islam di Andalusia. Ini semua pancaran daripada Al-Quran dan percikan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang duduk Andalusia semua orang Arab, kebanyakan mereka Arab yang datang daripada Morocco, sebab Morocco terlebih dahulu dapat Islam, dan kemudian mereka datang ke Andalus. Mereka orang-orang Arab, tapi Arab yang telah menerima percikan cahaya agama Islam. Di situ tamadun kemudian terpancar ke seluruh dunia, ya. Berkaitan dengan ini, Allah SWT menurunkan firman-Nya, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran daripada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mereka diberi pahala 2 kali disebabkan
kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya, dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Surah Al-Qasas. Ayat ini diturunkan, asbabun nuzulnya adalah sempena orang-orang Najasyi yang 30 orang ini berinteraksi dengan Abu Jahal. Ya. Ayat ini firman Allah menyinggung apa yang berlaku di antara Abu Jahal dan delegasi ini. Dan ahlul kitab yang beriman ini, mereka mengatakan kami dah beriman dengan Al-Quran sebelum ini lagi. Sebab dalam Injil tu ada sudah sebut lepas ini akan datang Nabi akhir zaman, akan membawa kitab yang lebih sempurna. Kami dah pun beriman walaupun sebelum itu kami belum berjumpa. Abu Jahal, kamu yang bodoh. Kami sudah pelajari sifat-sifat Nabi akhir zaman dalam kitab kami. Kamu yang tidak tahu menahukan, kamu tidak ada sentuhan dengan kitab. Kami mempelajari, dan kami tidak ingin bergaul dengan kamu. Biarlah kami dengan pendirian kami, amal kami, kamu dengan pendirian kamu dan amal kamu. Maka ayat Quran ini Allah kata, setiap ahlul kitab yang masuk dalam Islam, mereka mendapat 2 kali ganda pahala pada setiap amalan yang mereka lakukan. Kenapa? Kerana sebelum ni mereka dah beriman dengan Nabi sebelumnya, dan apabila datang kebenaran Islam, dia masuk pula Islam. Setiap, kalau orang biasa solat dapat 1, dia dapat 2. Itu kelebihan ahli kitab yang masuk Islam. InsyaAllah sampai di situ. Itu fakta sejarah, masih belum ibrah. Nanti pada pengajian akan datang kita akan ambil ibrah daripada datangnya delegasi Habsyah ini ke Mekah. Ada beberapa pelajaran yang kita boleh ambil. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang. Kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.